Dia hari Valentine ni hari kekasih. Orang-orang barat yang meraihkan hari ini ialah pasangan-pasangan kekasih. Tuan-tuan, saya tak apalah. Kita semua tidak setuju dengan Valentine Day. Tidak ada orang yang setuju. Cuma saya nak tuan-tuan, kita kena jelaskan masalah fiqh ni bagi jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Meryak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya. Ya, semoga kabarnya baik-baik saja. Oke, seperti biasa, jom di video kali ini kita mengaji lagi, teman-teman. Mengaji kepada dua ustadz di Malaysia. Ada Ustadz Azharitus dan juga ada Dr. Maza. Berkaitan dengan hukum menyambut Valentine Day, hari Valentine, teman-teman. Benarkah hukum menyebut perkara itu adalah diperbolehkan dalam Islam atau memang tidak diperbolehkan, dan Islam melarang, dan itu adalah ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang-orang kafir, teman-teman ya. Jadi kita tidak boleh menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, karena Nabi tidak pernah mengajarkan dan Nabi melarang. Karena barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah termasuk kaum tersebut. Makanya jika Valentine ini adalah perkara yang diperbolehkan, ya kita ikuti. Apabila menyambut hari Valentine adalah perkara yang tidak diperbolehkan dalam Islam, kita tinggalkan. Makanya kita mengaji kepada Ustadz Azharitus dan juga Dr. Maza. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita mengaji bersama, saya Meryak TV ingin mengajak Anda semuanya, khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini, untuk selalu dan terus selalu istiqomah membiasakan diri bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaatnya juga kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama. Let's go. Soalan pertama, apa kau sambut Valentine Day jika kita tak ada kekasih lagi? Dia hari Valentine ni hari kekasih. Orang-orang barat yang meraihkan hari ini ialah pasangan-pasangan kekasih. Mana jatang tina lah, gu dia. Nah, kalau gay, laki dengan laki dia tak sambut Valentine Day. Atau lesbian, mana laki puan yang belum berkahwin yang belum berkahwin, berkapa, berpasang-pasangan di barak lah. Dia pun sambut. Jadi orang putih sekalipun yang tak ada kekasih, dia tak sambut Valentine Day ni. Dia ada kekasih sahaja. Macam orang India, dia sambut Taipusang. Orang India saja. Tiba-tiba Cina sambut Taipusang. Mabuk dah tu. Kemudian nak dengar molek sedikit cerita tentang Valentine Day. Mana asalnya, dengar molek. Valentine Day ni adalah nama seorang padri, Padri Saint Valentino, yang duduk di negeri Spanyol. Seorang padri yang besar, yang terkenal. Dia ini bercinta dengan seorang wanita. Dalam padri, hukum padri Kristian ni, tak boleh bercinta, tak boleh kahwin, haram hukumnya. Dia ni memecah tradisi, bercinta dengan seorang gadis yang sangat cantik rupawan. Lalu diketahui oleh pihak gereja, kecoh kes ni, pasal padri, sister, pak, kardinal hak kerja dengan Tuhan, dia kata tak boleh kahwin. Dan dia meminta kebenaran untuk kahwin kerana sayang kepada kekasihnya ini. Gereja memberi kebenaran khas yang pelung ni tak pernah diberikan kepada mana-mana padri untuk kahwin. Tak kira gereja Ortodok ke, gereja Katolik ke, Protestan, tak ada lagi. Dia seorang baru, Saint Valentino, padri yang dibenarkan berkahwin dengan kekasihnya. Kenapa dia dibenarkan kahwin? Kerana mengenangkan jasanya yang sangat besar
iaitu berjaya mengkristiankan semula umat Islam di Andalus seramai 1 juta orang. Itu jasa dia. Tak? Oleh kerana jasanya besar, telah memurtadkan 1 juta orang Islam masuk Kristian di Andalus, di Sepanyol, maka dikeluarkan kebenaran khas Saint Valentino boleh berkahwin. Hari perkahwinan ini disambut setiap tahun oleh umat Kristian dengan nama Hari Valentine Day. Sebab itu seluruh ulama dunia memfatwakan Hari Valentine Day adalah hari kebesaran orang Kristian. Tuh, sejarahnya emang nggak boleh orang Islam merayakan Hari Valentine Day, teman-teman ya. Karena ini sejarahnya memang dibuat oleh orang Padri, orang Kristen ya, besar yang memang tidak diperbolehkan untuk menikah, yang awalnya mencintai sebuah wanita yang cantik, akhirnya dinamakan Valentine Day. Jadi buat umat Islam, jangan pernah menyambut Hari Valentine Day, teman-teman ya. Itu gak boleh. Nah, haram orang Islam Haram. sambut. Yang kata boleh tu ulama-ulama gila. Nah, Gila. tak payah Valentine apa. Nah, kalau nak sambut sangat bid'ah yang dia haruskan, boleh, iaitu anniversary perkahwinan kita. Tak ada masalah. Ulama tak kata haram. Nah, Haji kahwin bila? Berapa bulan kahwin dulu? Ingat tak? Tak ingat. Nama puan ingat? Nak tahu kau dah ingat juga. Jadi kalau bocik kahwin 1 hari bulan 5, katakan setiap 1 hari bulan 5, belilah hadiah, beri kepada isteri. Faham tak? Orang tanya ulama-ulama mutaakhirin, tak haram, hukumnya harus. Faham? Satu sudah ni Valentine Day ni hari Kristian. Yang tebang kau apa? Bila kita larang, dia kata kita tak tahu kehala lah. Tak tahu benda lah. Amulah seorang erti. Susah orang ni. Ulama dia ajar balik. Tok guru dia ajar lagi. Ada dia berok cair lagi. Faham tak? Ajar ulama dah ni. Tu kata pelik sungguh. Tak payah. Tunggu hari anniversary perkahwinan kita, beri hadiah. Balik. Katakan hari ni, hari kahwinan kita dah 10 tahun dah kahwin. Belilah mah lagi kedah 1 kilo. Balik beri ke bini. Weh, kejap apa nak beri hadiah ni? Hadiah ke apa dah? Kamu tak ingat. Kita kahwin hari ni ke? 14 hari bulan. Ambil emas 1 kilo. Contoh lah. Bukan mah tu, pisang mah. Pisang. Oke, teman-teman ya, menyambut hari Valentine itu hukumnya gak boleh, karena sejarahnya Valentine ini berasal daripada orang Badri, orang kafir, orang Kristen, yang orang Islam hukumnya haram menyambut hari tersebut. Oke, kita lanjut dari pendapat daripada Dr. Maza, bagaimana pendapat beliau tentang hari Valentine, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Alam merahmati kita semua lah hal ni, dan saya inilah mukadimah ringkas kepada sesi soal jawab pada hari ini. Silakan insya-Allah. Valentine Day dan protes pihak gereja, apakah urusan siasah termasuk dalam perkara taufiqih? Ini minta jelas masalah ustazah dok berkaitan dengan tuan-tuan, saya tak apalah, kita semua tidak setuju dengan Valentine Day. Tidak ada orang yang setuju. Cuma saya nak tuan-tuan, kita kena jelaskan masalah fiqh ni bagi jelas. Ada orang kata siapa sambut hari kekasih rosak, murtad. Tak. Kita kena walaupun kita tak setuju hari itu, tapi kita kena bahaskan secara adil. Nanti dia keliru tentang Islam bila datang hukum yang lain. Kita bukan saja ada hari kekasih, hari mak,
Hari pekerja, hari ayah, hari nenek, hari macam-macam. Kan? Semua ini ialah sambutan-sambutan yang belum ada sebelum ini. Hatta hari merdeka. Kadang-kadang yang rosak Valentine Day ni, pergaulan bebas, tak lebih teruk, lebih kurang dengan sambutan tahun baru yang mana sebahagian pemimpin-pemimpin duduk di depan pun. Tak kira lah daripada pemimpin parti mana pun. Maka sebab itu, pertama kita kena jelas. Pertama, untuk Ustazah Dr. dulu. Pertama kita kena adil antara amalan suatu pengikut agama dengan kandungan ajaran agama itu sendiri. Kalau orang Islam buat perangai tak elok, tiba-tiba orang kata itu Islam, kita tak setuju, kita marah dia. Ramai orang kata Islam lah pengganas, Islam lah suka bom orang. Kita kata tak. Bukti dia di Pakistan. Kita kata itu orang Islam, tapi bukan Islam suruh. Dia kata tak kira lah orang Islam buat tu, Islam lah. Kita kata ini satu hukuman yang tak betul. Hukuman yang tak betul. Maka samalah juga, kita kena adil kepada orang lain juga. Apa yang orang Barat buat, bukanlah semestinya ajaran Islam. Kita kena adil. Orang kita tak suka, dia kufur. Betul teman-teman ya, tidak semuanya dan tidak semestinya budaya-budaya Barat itu adalah budaya orang Islam. Selalu karena orang kafir ingin menjatuhkan kemartabatan agama Islam. Makanya mereka memfitnah, menghasut orang lain bahwa ajaran Islamlah yang merusak akidah-akidah yang ada di dunia ini. Padahal sumber dari kekacauan daripada muka bumi ini adalah orang-orang kafir, teman-teman. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu pada satu kaum menyebabkan kamu ta'dil. Adillah, ia lebih dekat pada takwa. Barat ni tuan-tuan, dia buat macam-macam, bukan gereja endorse pun. Hak gereja pening pun ada jugalah, kahwin lelaki sama lelaki kan, perempuan sama perempuan pun ada. Tapi yang ajaran asalnya tak benar kan? Tak ada pun. Maka kita kena adil dalam hal ni. Quran dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm." Jangan kamu mencerca orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, nanti mereka mencerca Allah tanpa ilmu, secara pengusuhan. Kita cerca mereka, lalu mereka buat benda yang sama. Hak Islam buat tu dia kata Islam. Kita kata no, kita tak kata. Maka kita harap kepada tokoh ustazah berkenaan supaya mungkin boleh jelaskan sikit. Mungkin kita anggap tersilap lah kot, tersilap. Tapi kita jelaskan sikit. Saya tak mau sebut nama dia lah, nanti timbul masalah pula. Tapi boleh berjalan. Saya ingat tak ada masalah pun. Dia boleh kata sebenarnya saya maksudkan orang Kristian. Saya tak, suruh dia settlekan benda tu. Dan cuma kita nak ingatkanlah, kita pun tengok kadang-kadang banyak juga kenyataan-kenyataan yang sebelum ni kadang-kadang tak sama. Termasuk riwayat Israiliyat lah, cerita hadis palsu, suka sangat. So lalas sekali datang kepada benda-benda yang macam ni. Balik kepada tadi. Agama kata dalam riwayat Abu Dawud, Nabi SAW kata seperti mana yang kita selalu baca, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai, riwayat Abu Dawud dan riwayat ini sahih, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia di kalangan mereka. Nah, itu jelas teman-teman. Makanya budaya-budaya kafir jangan kita mencampur adukkan budaya kita dengan mereka, karena sudah jelas tertara dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, teman-teman ya. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk salah satu kaum tersebut. Itu Nabi yang mengatakan demikian. Makanya kalau bukan ajaran daripada Nabi, kita tinggalkan, teman, karena itu berbahaya. Karena kita termasuk orang tersebut. Gimana pendapat teman? Bagus Dr. Mazani, jelas, padat. Perkataan menyerupai ini hadis ni boleh memberi dua makna. Satu positif, satu negatif. Kalau kita menyerupai orang baik, kita di kalangan orang baik. Kita menyerupai orang saleh, kita di kalangan orang saleh. Kalau tak ada pun kena ada tempias orang saleh. Kalau kita menyerupai orang fasik,
maka kita di kalangan orang fasik. Mm-mm. Tetapi hendaklah perkara yang kita serupai itu ialah ciri khusus kepada kaum itu. Umpamanya kalau ada orang fasik pakai baju kemeja, kita tengok pakai baju kemeja, kita kata kau macam orang fasik. Tak boleh lah, pasal baju kemeja semua orang pakai. Pakai kot, ni pakai kot ni Kristian, tak boleh. Itu bukan pakaian Kristian, pakaian semua orang pakai. Pakaian yang khusus untuk orang fasik. Bila pakai benda ni, orang tak boleh faham, dia ni geng tu, teruk. Orang lain tak pakai. Demikian juga pakaian yang membabitkan agama, seperti baju padri, pakaian khas untuk padri, pakaian khas untuk sami, pakaian khas untuk golongan-golongan hipis dan seumpamanya. Memang mereka yang pakai, maka kita sama dengan mereka. Adakah jika kita sama, termasuk juga sambutan, adakah jika kita sama berarti kita menjadi kafir? Itu satu soalan yang lain. Mungkin kita sama tak kafir, setakat dia seronok pergi sama, dia berdosa kerana suka sama dengan orang jahat. Tapi jika dia beriktikad dengan iktikad itu, maka iktikad dia rosak. Umpamanya dia kata kita ni memang sunat sambut hari kasih ni, rosaklah. Dia buat agama baru. Ataupun dia kata bahawasanya bila sambut hari kasih ni menyebabkan cinta tu dia akan berkekalan. Ini semua memasukkan unsur-unsur i'tiqad yang boleh merosakkan. Masya Allah, luar biasa penjelasan dari Yang pentingnya jangan sambutlah. Jangan serupai. Kita ni tak payah serupa. Kerana walaupun saya bagi nyataan, nak tangkap tu tak boleh. Kerana orang kedua tak perasan pun. Tapi kita dah tahu hari tu ada orang pergi ke tempat tu, kita jangan tumpang pergilah. Supaya kita memeriahkan majlis tu. Kau nak pergi bagi risalah ke apa, nasihat apa. Oke, teman-teman ya, itulah penjelasan daripada Dr. Maza. Intinya, kita tidak boleh menyerupai sebuah budaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kalau kita menyerupai kaum tersebut, maka kita termasuk salah satu kaum tersebut, teman-teman. Makanya kalau kita menyerupai budaya-budaya orang kafir, maka kita termasuk orang kafir. Jika tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan dilarang dalam Islam, kita tinggalkan saja. Mudah Islam ini. Kita berzikir sesuai dengan sunnah Nabi itu juga mudah, teman-teman. Apa yang ribet? Hanya saja kita tidak mampu melawan hawa nafsu, itu saja. Mampu sih mampu, cuman terkadang kita itu kalah, kan seperti itu. Maka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu senantiasa dijaga oleh Allah. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe channel daripada Meriak TV ini. Baik, kita akhiri dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, liman maula wa liman nasir, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kita ketemu di next berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.